Hanya 10 saat di lapangan terbang Malaysia membuat seluruh dunia menangis sebabnya mencapai 16 juta tontonan dalam satu hari. Sebuah video berdurasi 10 saat yang dirakam secara tidak sengaja di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA, telah mengejutkan seluruh dunia, mencatatkan 16 juta tontonan dalam masa sehari sahaja. Apakah kebenaran menakjubkan yang terkandung dalam rakaman yang diambil dengan tangan terketar-ketar oleh seorang pramugari Amerika ini? Mengapakah rutin harian biasa di KLEA, yang kita sebagai rakyat Malaysia anggap remeh, kelihatan seperti sebuah keajaiban di mata orang di seluruh dunia? Mari kita mulakan sekarang juga kisah hari itu yang mendapat pujian dunia dan menyentuh hati rakyat Malaysia. Saya tak tahan lagi. Saya nak berhenti. Di dalam sebuah pesawat syarikat penerbangan Amerika, pramugari baharu bernama Olivia menggeletar melihat rakan-rakan sekerjanya yang lebih senior mula panik, diiringi jeritan yang bergema di kabin. Dalam jadual penerbangan yang penuh dengan ketakutan, dia secara tidak sengaja telah merakam sebuah video berdurasi 10 saat. Video ini kemudiannya akan mencatat 16 juta tontonan dan menjadi tular di seluruh dunia. Apakah sebenarnya isi kandungan video itu? Tempat duduk ni sempit sangat, buat sesuatu sekarang. Olivia mengeluh panjang mendengar rungutan bernada tinggi yang menyakitkan telinga. Sudah mula lagi, bisiknya dalam hati. Sebagai seorang pramugari di sebuah syarikat penerbangan Amerika, Olivia mempunyai perjanjian kerjasama yang membolehkannya bertugas dalam laluan penerbangan ke beberapa negara Asia beberapa kali sebulan. Namun, setiap kali, mentalnya terasa semakin terkuras. Hari ini juga, sebaik sahaja penumpang masuk, keadaan kabin menjadi huru-hara. Sebaik sahaja duduk, penumpang dengan muka tidak puas hati mula berebut-rebut ruang simpanan bagasi, saling menolak dan menjerit antara satu sama lain. 30 minit selepas berlepas, masalah pertama timbul. Walaupun isyarat memakai tali pinggang keledar menyala, beberapa penumpang dengan selamba bangun dari tempat duduk mereka. "Sila duduk, tuan. Ini berbahaya." Walaupun Olivia menjerit sekuat hati, yang diterimanya hanyalah makian. "Bisinglah. Saya tengah cepat ni." Tegurannya langsung tidak diendahkan. Beberapa orang berkumpul di lorong, berbual dan menghalang laluan, menjadikan suasana bising seperti di pasar. Ketika Olivia menolak troli sambil berkata, "Maaf, tumpang lalu," mereka hanya menjeling sekilas dan mengabaikannya seolah-olah dia halimunan. Apabila dia terpaksa menarik troli ke belakang, lengannya tidak sengaja tersentuh seorang penumpang lelaki. Mata letak mana? Hati Olivia kecut mendengar jerkahan kasar lelaki itu. Selepas itu, masalah datang silih berganti. Baru letak kaki atas tempat letak tangan kerusi depan, orang depan dah bising. "Kau patut cakap sesuatu. Aku bayar untuk naik penerbangan ni tau." Rungutan tercetus di merata tempat seperti tindak balas berantai. Apabila tiba waktu makan, permintaan datang mencurah-curah. "Saya nak mi segera, bawa air panas sekarang. Bagi saya selimut juga. Kenapa lambat sangat ni?" Dalam sekelip mata, kabin bertukar menjadi medan kekalutan. Loceng panggilan berbunyi tanpa henti dan tangan diangkat dari segenap penjuru. Bilangan penumpang yang membuat permintaan meningkat secara mendadak kepada 20, kemudian 30 orang. Lebih teruk lagi, mereka menukar tempat duduk sesuka hati. "Saya nak duduk dengan kawan saya." Olivia cuba menjelaskan dengan sopan, "Maaf puan, tempat duduk telah ditetapkan." Namun penumpang itu tidak mahu mendengar. "Apa masalahnya? Kerusi itu kosong kan?" Penjelasan pramugari langsung tidak dipedulikan. Nombor tempat duduk di tiket diabaikan sepenuhnya, seolah-olah sedang bermain rebut kerusi. Ada kalanya, keadaan menjadi begitu teruk sehingga persiapan untuk berlepas tidak dapat dilakukan dengan lancar, menyebabkan kelewatan penerbangan menjadi perkara biasa. Yang paling menyakitkan hati adalah cemuhan seorang lelaki pertengahan umur. "Kamu semua ni tak ada etika kerja langsung. Kerja dalam bidang perkhidmatan tapi tak ada rasa simpati langsung." Olivia telah melakukan yang terbaik, tetapi pada saat itu, air matanya hampir menitis. Kerja-kerja pembersihan selepas penerbangan lebih menyedihkan. Lantai dipenuhi kulit kuaci, kulit buah-buahan dan cebisan tisu. Poket kerusi juga disumbat padat dengan sampah. Keadaannya seperti dilanda taufan. Pada waktu malam dalam penerbangan jarak jauh, pemandangan yang lebih mengejutkan menanti. Di dalam kabin yang senyap, tiba-tiba bermula perang merebut selimut. Ada yang sanggup menarik selimut daripada penumpang lain yang sedang tidur. Apabila ditanya, mereka dengan selamba menjawab, "Sebab sejuk." Kejadian yang paling mengejutkan berlaku di hadapan tandas. Seorang ibu sedang cuba membiarkan anaknya yang masih kecil membuang air di atas lantai kabin. Puan tak boleh buat macam tu di sini." Apabila Olivia cuba menegur, ibu itu pula yang memarahinya. "Anak saya dah tak tahan. Awak nak saya buat apa?" Melihat adegan yang seolah-olah tiada maruah kemanusiaan itu, Olivia menjerit di dalam hati.
Ini Zuka. Aku jadi pramugari bukan untuk buat kerja macam ni. Namun Olivia masih belum sedar bahawa semua malapetaka ini hanyalah permulaan kepada apa yang bakal dihadapinya. Bersama penyelianya, Olivia pertama kali melancong ke negara tersebut. Sebaik sahaja tiba di lapangan terbang, dia menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dipercayai. Di kaunter pengambilan bagasi, beg-beg pakaian dicampak begitu sahaja. Penyelianya menjerit, "Tengok tu John, petugas tu campak beg macam sampah, bukan barang. Ada beg pakaian yang kemek dan ada yang isinya terkeluar." Beg pakaian Olivia sendiri calabala dan rodanya hancur. Dari beg pakaian penyelianya, sebuah tablet dengan skrin yang retak terkeluar. Ya Tuhan, mereka cuba membuat aduan, tetapi petugas di situ hanya mengangkat bahu. Nak buat macam mana? Sibuk, mana ada masa nak layan satu-satu dengan cermat. Olivia cuba meyakinkan dirinya. Ya, mungkin mereka mementingkan kecekapan. Dengan populasi seramai ini, kalau nak buat satu-satu dengan teliti, sampai malam pun tak siap. Kepantasan adalah segala-galanya. Inilah kuasa sebuah negara ekonomi besar. Dia memaksa dirinya untuk bersetuju, malah cuba berasa kagum. Hebatnya. Inilah kecekapan sebuah negara maju. Namun, apabila melihat beg pakaian kesayangannya dicampak, dia merasakan sesuatu yang tidak kena di dalam hatinya. Kehidupan di negara itu membuatnya semakin tertekan. Untuk mendaftar masuk hotel sahaja, dia perlu membuat laporan kepada pihak berkuasa tempatan. Kenapa nak menginap pun kena lapor polis. Di merata tempat di bandar, terdapat banyak kamera pengawasan. Google dan YouTube tidak dapat diakses, menyebabkan dia terputus hubungan sepenuhnya dengan dunia luar. Melihat keadaan itu, penyelianya mengeluh macam penjara gergasi. Pembayaran tunai pun memerlukan pengenalan diri. Apabila bertanya arah, dia sering ditunjukkan jalan yang salah dengan sengaja. Perkara yang paling menjijikkan adalah tingkah laku penduduk tempatan. Meludah di tepi jalan, memotong barisan dengan selamba dan bercakap dengan suara yang sangat kuat. Tiada siapa yang kelihatan peduli tentang keselesaan orang lain. Kualiti udara sangat teruk sehingga dia tidak boleh keluar tanpa memakai pelitup muka. Akhirnya, Olivia tidak dapat menahannya lagi. Ini ke negara bertamadun? Saya dah tak sanggup. Jom balik. Kerana sudah mencapai had kesabaran, mereka berdua membuat keputusan, kita tak akan datang ke sini lagi. Batalkan semua rancangan dan jom kita pulang. Dengan harapan terakhir, mereka menempah tiket penerbangan pulang ke Amerika. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahawa kepulangan ini akan menjadi permulaan sebuah keajaiban yang akan mengubah pandangan hidupnya secara keseluruhan. Selepas melarikan diri dari mimpi ngeri di negara itu, Olivia pulang ke tanah air. Namun, malapetaka bermula apabila dia menyiarkan pengalamannya di sebuah laman sosial. Pengalaman melancong ke negara X tidak begitu baik. Ia adalah satu ulasan yang jujur. Tetapi, siaran itu mencetuskan kemarahan yang besar. Serangan daripada netizen negara tersebut bermula. Mesti kau dibayar oleh negara lain untuk menipu. Jangan hina negara kami. Padam siaran sampah ni. Ruangan komen dipenuhi dengan ribuan kritikan dalam sekelip mata. Mesej ugutan dari akaun tidak dikenali juga mula masuk. Aku akan laporkan pada majikan kau. Aku dah tahu alamat kau. Kandungan mesej itu membuatnya ketakutan. Kenapa aku dikritik sebegini rupa padahal aku cuma tulis perkara yang benar? Olivia berasa buntu. Gemetar kerana ketakutan, dia memutuskan untuk memadam siaran itu. Namun api kemarahan tidak mudah padam. Tangkapan skrin siarannya telah tersebar luas dan kritikan terus berlanjutan. Seorang individu tidak mampu melawan kuasa pendapat umum yang begitu besar. Walaupun Olivia menggeletar ketakutan, ujian yang lebih besar menantinya. Keesokan harinya, tiba masa untuk pengumuman jadual kerja yang seterusnya. Pramugari berkumpul di bilik mesyuarat. Olivia berharap agar dia tidak ditugaskan ke laluan antarabangsa buat sementara waktu kerana trauma. Jika boleh, dia hanya mahu bertugas dalam penerbangan domestik. Penyelianya mengumumkan, Olivia, kamu ke Kuala Lumpur. Pada ketika itu, suasana di bilik mesyuarat berubah 180 darjah. Pramugari senior yang mendengar pengumuman itu tiba-tiba menjerit. Ya Tuhan, bestnya. Rakan senior yang lain juga tidak dapat menyembunyikan keterujaan mereka. Tak percaya. Betul ke KL? Seorang lagi bersuara dengan nada cemburu. Saya nak tukar. Tolonglah tukar dengan saya. Para senior mula berpelukan dan bersorak kegembiraan. Riuh rendah seperti baru menang loteri. Wah, bertuahnya awak. Cemburunya. Kenapa bukan saya? Bilik mesyuarat menjadi hingar-bingar. Reaksi mereka begitu gairah, seolah-olah dirasuk sesuatu. Namun, bagi Olivia yang masih trauma, pemandangan itu kelihatan sangat berbeza. Senior-senior ni dah gila ke?
Mesti Malaysia ni negara berbahaya macam negara X juga. Asia ni semua sama je. Mesti ada neraka lain yang menanti. Dia salah faham, menyangka mereka menjerit bukan kerana gembira, tetapi kerana hilang akal akibat ketakutan. Dia benar-benar telah salah sangka. Reaksi rakan-rakannya yang keterlaluan itu hanya menambahkan ketakutannya tentang betapa teruknya penerbangan ke Kuala Lumpur. Laluan ke negara X pun dah macam neraka, mesti ada sesuatu yang lebih teruk menanti. Pada waktu rehat, dia dengan takut-takut bertanya kepada seorang pramugari senior, "Kak Aini, laluan ke Kuala Lumpur tu teruk sangat ke?" Kak Aini memandangnya dengan heran. "Teruk? Maksud awak?" Tadi semua orang nampak macam panik. Kak Aini ketawa sambil menjelaskan. "Panik? Oh, awak belum tahu lagi ya." Tetapi Olivia masih tidak faham. Kalau macam tu, kenapa semua orang teruja sangat? Kak Aini menjawab dengan samar. "Bila awak dah pergi sendiri, awak akan faham." Susah nak jelaskan dengan kata-kata. Seorang lagi senior menyampuk. "Laluan KL tu istimewa. Tapi lebih baik awak alaminya sendiri." Jawapan yang tidak jelas itu hanya menambahkan kebimbangan Olivia. Mereka tak nak beritahu secara terus. Maksudnya keadaan di sana memang teruk. Asia ni semua ambaima. Mesti neraka lain yang menanti. Pengalaman di negara X telah membuatkan Olivia mempunyai prasangka terhadap seluruh Asia. Tanggapan bahawa budaya mereka mundur dan kesedaran sivik mereka rendah telah mengaburi pertimbangannya. Malam itu, Olivia menggeletar di atas katil. Dah kena teruk di negara X, macam mana kalau di Malaysia nanti lagi teruk? Namun, dia tidak boleh melarikan diri. Dia menghabiskan malam tanpa tidur, membayangkan senario terburuk, penumpang yang lebih sukar dikawal, kabin yang lebih kotor dan persekitaran kerja yang lebih teruk. Perutnya terasa sakit kerana bimbang. Dia cuba mencari maklumat tentang Malaysia di internet, tetapi yang ditemuinya hanyalah maklumat tentang muzik dan pelancongan, bukan keadaan sebenar. Mesti luaran saja nampak cantik. Olivia dilanda keraguan. Dia tidak tahu. Dia menyangka Malaysia tidak jauh bezanya dengan negara-negara Asia yang lain. Namun kejadian mengejutkan yang bakal berlaku di lapangan terbang Malaysia nanti adalah bertentangan sama sekali dengan jangkaannya. Semakin dekat hari penerbangan, kebimbangan Olivia mencapai kemuncak. Rakan-rakannya memberinya semangat, selamat bertugas tetapi dengan senyuman yang penuh makna seolah-olah mereka tahu sesuatu. Mesti mereka sembunyikan sesuatu. Mereka tak nak beritahu betapa teruknya laluan KL sebab takut saya lari. Fikirannya semakin dipenuhi syak wasangka. Akhirnya, tibalah hari penerbangan yang menakutkan ke Kuala Lumpur. Sebelum penumpang masuk, Olivia sudah sangat gementar. "Marilah. Raksasa macam mana agaknya yang akan naik kali ni?" Dia sudah bersedia untuk yang terburuk. Penumpang yang merungut dengan kuat, menukar tempat duduk sesuka hati dan bersikap sombong. Namun, yang masuk ke dalam kabin adalah sekumpulan rakyat Malaysia yang beratur dengan tertib dan menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Suasana yang tenang dan sopan itu sangat berbeza dengan laluan sebelum ini, membuatkan Olivia keliru. Apa ni? Kenapa senyap sangat? Mesti ada udang di sebalik batu. Semasa memberi ucapan selamat datang, penumpang dengan sopan berkata, "Selamat pagi dan terima kasih." Pemandangan yang tidak pernah terfikir akan berlaku dalam penerbangan sebelum ini. Ini mesti permulaan saja. Nanti mesti mereka tunjuk belang. Olivia tetap berwaspada. Selepas berlepas, perkhidmatan minuman bermula. Olivia menghidangkan kopi kepada seorang penumpang lelaki Malaysia. Lelaki itu menerima cawan dengan kedua-dua belah tangan. "Terima kasih." Dia juga memberikan senyuman mesra sambil menunduk sedikit. Olivia terkejut. Dia cakap terima kasih? Di laluan sebelum ini sudah menjadi kebiasaan minuman dirampas begitu sahaja atau dikritik lambat atau tidak panas. Tetapi lelaki Malaysia ini menunjukkan penghargaan yang tulus. Dia terus memberikan perkhidmatan kepada penumpang Malaysia yang lain, seolah-olah berjanji, semuanya mengucapkan terima kasih. "Terima kasih. Terima kasih, Puan. Sedap air ni." Olivia berasa keliru tetapi hatinya mula terasa hangat. Semasa perkhidmatan makanan, satu lagi pemandangan luar biasa menantinya. Dia menghidangkan makanan kepada seorang wanita Malaysia pertengahan umur. Pada mulanya, wanita itu kelihatan seperti penumpang biasa. Tetapi, tindakan wanita itu selepas makan membuatkan Olivia terpegun. Dia menyusun bekas makanan yang telah kosong mengikut jenis. Bekas plastik, cawan kertas dan kutleri disusun dengan kemas. Malah dia mengelap kawasan sekelilingnya dengan tisu basah. Olivia tergamam. Kenapa penumpang sendiri yang kemas? Dia mengalihkan pandangannya ke tempat duduk lain dan melihat pemandangan yang sama di merata tempat. Penumpang mengemas tanpa disuruh. Berbeza dengan laluan sebelum ini di mana sisa makanan dibiarkan bersepah, ini adalah satu budaya yang mengejutkan bagi Olivia.
Kejadian seterusnya juga mengejutkannya. Seorang penumpang lelaki yang telah selesai minum ingin memulangkan cawannya. Lelaki itu memegang cawan dengan kedua-dua belah tangan dan menghulurkannya kepada Olivia, seolah-olah sedang memegang barang berharga. Dengan suara yang lembut dia berkata, "Terima kasih, sedap minuman ni." Kata-kata ikhlas itu menyentuh hati Olivia. Hanya untuk memulangkan cawan, tetapi mereka mengucapkan terima kasih, seolah-olah telah menerima layanan istimewa. Di pertengahan penerbangan, Olivia pergi untuk membersihkan tandas. Di situ, dia menerima kejutan yang lebih besar. Tandas itu digunakan dengan sangat bersih. Bersihnya mereka guna. Tiada setitik air pun di atas sinki. Tisu kertas dibuang dengan kemas ke dalam tong sampah. Mangkuk tandas juga dilap bersih. Kelihatan seperti baru. Macam baru lepas dicuci. Di laluan sebelum ini, membersihkan tandas adalah tugas yang paling teruk. Lantai becak, sampah bertimbun dan bau yang busuk. Ini adalah pengalaman pertamanya melihat tandas sebersih ini dalam penerbangan jarak jauh. Tidak lama kemudian, ketika dia hendak memeriksa tandas sekali lagi, seorang wanita Malaysia pertengahan umur keluar. Wanita itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Terima kasih ya, sentiasa pastikan tandas ni bersih." Olivia tidak percaya dengan apa yang didengarinya. Diberi ucapan terima kasih kerana membersihkan tandas? Sepanjang hidupnya, ini kali pertama. Dapat ucapan terima kasih sebab cuci tandas? Olivia tidak faham. Bukan sepatutnya saya yang berterima kasih ke? Walaupun dia sering menerima ucapan terima kasih untuk tugasnya sebagai pramugari, tidak pernah ada yang menghargai kerja membersihkan tandas. Senyuman mesra wanita itu sangat menyentuh hatinya. Menjelang akhir penerbangan, Olivia berjalan di sekitar kabin untuk memeriksa keadaan penumpang. Dia perasan ramai penumpang Malaysia melipat selimut mereka dengan kemas. Ada juga yang sedang mengemaskan tempat duduk mereka. Majalah di dalam poket kerusi juga diletakkan semula di tempat asalnya. Seorang lelaki melihat Olivia dan menundukkan kepalanya sedikit. "Terima kasih atas layanan." Suara lembut dan senyuman itu membuatkan hati Olivia tersentuh. Penumpang kemas barang sendiri, lepas tu ucap terima kasih pula. "Ini kali pertama saya alami benda macam ni. Ini magis ke atau halusinasi?" Akhirnya, pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA. Olivia memandang keluar tingkap, melihat landasan KLEA. Perasaan aneh yang tidak pernah dirasainya sebelum ini memenuhi hatinya. Sikap bertimbang rasa dan adab penumpang membuatkan dia merasakan jiwanya dibersihkan. Proses turun dari pesawat bermula. Ramai penumpang Malaysia mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal ketika keluar. Ada juga yang menunduk hormat. Kejutan berterusan semasa pembersihan kabin selepas mendarat. Tiada secebis sampah pun di tempat duduk. Selimut dilipat dengan cantik. Poket kerusi kosong tanpa sebarang sampah. Keadaannya seolah-olah kabin itu sudah dibersihkan. Biasanya, selepas penerbangan jarak jauh, poket kerusi akan penuh dengan sampah dan lantai dipenuhi sisa makanan. Tetapi penerbangan ini sangat berbeza. Olivia berdiri termangu-mangu di kawasan kru. Ketika itu, seorang pramugari senior yang berpengalaman, Kak Aini, menghampirinya dengan senyuman penuh makna. "Sekarang awak dah faham kan?" Olivia menjawab dengan muka keliru. "Ini normal ke?" Kak Aini tersenyum. "Di laluan KL, inilah yang normal. Tapi apa yang awak nampak ni baru permulaan." Olivia berasa heran. Apa lagi yang akan berlaku? Namun, dia tidak tahu bahawa pemandangan yang akan disaksikannya di KLEA keesokan harinya akan menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan dan mengubah segala pandangannya. Selepas tugasan yang panjang, Olivia bersama kru yang lain menuju ke terminal KLEA. Ini adalah kali pertama dia menjejakkan kaki di lapangan terbang Malaysia. Selepas melepasi imigresen, dia menuju ke balai tuntutan bagasi. Tali sawat, conveyor belt, masih belum bergerak. Lambatnya beg keluar. Mimpi ngeri di negara X terlintas di fikirannya. Imej beg pakaian dicampak dan tablet penyelianya pecah kembali menghantuinya. Jangan-jangan hilang? Atau dicampak dan rosak lagi? Trauma itu kembali dan dia hampir panik. Mana beg aku? Aku tak nak lalui benda tu lagi. Dadanya terasa sesak kerana bimbang. Mesti Malaysia pun sama. Lapangan terbang di Asia ni lebih kurang je. Ketika itu, tali sawat akhirnya mula bergerak. Dengan hati yang risau, Olivia pergi ke tempat bagasi keluar. Di situ, dia menyaksikan satu pemandangan yang luar biasa. Para petugas lapangan terbang sedang menyentuh setiap bagasi yang lalu di atas tali sawat. Pada mulanya, Olivia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa mereka buat tu? Perasaan cemas dan marah mula timbul. Mereka nak curi beg aku ke? Kerana mereka menyentuh bagasi dengan begitu teliti, ia kelihatan seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Mereka periksa isi kandungan ke atau nak mencuri? Pencuri berhenti. Saat dia hendak menjerit, dia melihat dengan lebih teliti dan menyedari kebenarannya.
Petugas-petugas itu bukan mencuri, tetapi sedang menyusun bagasi. Setiap bagasi disambut dengan kedua-dua belah tangan dan diletakkan dengan perlahan untuk mengelakkan hentakan. Dan yang paling menakjubkan, pemegang setiap beg pakaian dipusingkan menghadap ke arah penumpang supaya mudah diambil. Pemandangan yang sangat bertentangan dengan cara bagasi dicampak di negara X dan Amerika. Olivia tergamam. Mereka susunkan beg. Petugas-petugas itu, kebanyakannya lelaki pertengahan umur, bekerja dengan penuh dedikasi seolah-olah sedang menguruskan bagasi keluarga mereka sendiri. Jarak antara setiap bagasi diatur dan pemegangnya dihalakan keluar supaya penumpang boleh mengambilnya dengan mudah tanpa perlu membongkok. Setiap pergerakan mereka sangat cekap, tepat seperti mesin, tetapi penuh dengan kemesraan insan. Aku sangka ini negara yang serba cepat. Tapi di sebalik kepantasan itu tersembunyi ketelitian yang sempurna. Seorang petugas melihat tag nama pada sebuah beg pakaian terbalik dan terus membetulkannya. Masa yang diambil untuk setiap bagasi adalah singkat, tetapi keikhlasan mereka tidak dapat dinafikan. Melihat pemandangan itu, air mata Olivia mula bergenang. Memberi perhatian sebegini kepada sebuah bagasi. Orang negara ni siapa sebenarnya? Di negara X, bagasinya dilayan seperti sampah, tetapi di sini, di KLEA, ia dilayan seperti harta karun. Dan ini bukan perkhidmatan istimewa, tetapi standard operasi harian. Terharu dengan ketelitian, keprihatinan dan kerja yang penuh jiwa itu, Olivia secara tidak sedar mengeluarkan telefon pintarnya dan merakam adegan itu. Rakaman itu hanya 10 saat, tetapi ia merangkum semangat kerja dan budaya layanan mesra petugas Malaysia. Sambil merakam, Olivia berbisik dalam hati, "Aku nak tunjukkan ni pada seluruh dunia. Aku nak mereka tahu ada pemandangan seindah ini." Pada masa itu, Olivia belum tahu bahawa video yang dirakamnya secara sambil lewa itu akan menjadi sebuah video ajaib yang mencatat 16 juta tontonan. Sambil menunggu gilirannya, Olivia memerhati penumpang lain. Penumpang Malaysia menunggu dengan tenang dan berdisiplin. Tiada yang memotong barisan atau merungut dengan kuat. Semasa mengambil bagasi, mereka menunduk sedikit kepada petugas sebagai tanda terima kasih. Pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di lapangan terbang negara X. Akhirnya bagasi Olivia tiba. Ia diletakkan dengan cermat supaya bahagian roda yang rosak di negara X tidak berada di atas dan pemegangnya dilaraskan pada sudut yang paling mudah untuknya. Tak sangka wujud negara macam ni, semua tanggapan aku selama ni salah. Ketika mengambil bagasi, seorang petugas lelaki pertengahan umur menegurnya, "Terima kasih puan. Selamat datang ke Malaysia." Senyuman mesra dan kata-kata sopan itu membuatkan hati Olivia tersentuh. Namun, dia masih tidak tahu bahawa pengalaman pada keesokan harinya akan mengubah pandangan hidupnya secara drastik. Keesokan harinya, pengembaraan Olivia di Malaysia penuh dengan kejutan. Perkara pertama yang dicarinya adalah penilaian global KLEA. Menggunakan internet berkelajuan tinggi di hotelnya, Olivia terkejut melihat hasilnya. KLEA sentiasa berada di kedudukan teratas dalam penilaian perkhidmatan lapangan terbang dunia. Dia kini tahu bahawa layanan teliti terhadap bagasi yang dialaminya semalam bukanlah satu kebetulan. Dalam kategori kebersihan dan perkhidmatan, lapangan terbang Malaysia menduduki tempat yang sangat tinggi. Malah petugas lapangan terbangnya diiktiraf sebagai yang terbaik di dunia. Perasaan aku semalam memang betul. Pengalamannya ketika melawat Kuala Lumpur juga tidak dapat dilupakan. Apabila dia sesat, seorang rakyat tempatan yang lalu di situ menegurnya. "Boleh saya bantu? Cik nak ke mana?" Dia membuka peta di telefon pintarnya dan menerangkan jalan ke destinasinya dengan ramah. Berbeza dengan di negara X di mana dia sengaja ditunjukkan jalan yang salah. Apabila Olivia cuba memberinya sedikit wang sebagai tanda terima kasih, lelaki itu menolak dengan senyuman. "Tak apa, tak apa. Selamat bercuti ya." Berjalan di sekitar bandar, tiada secebis sampah pun kelihatan. Orang ramai mematuhi lampu isyarat di lintasan belang dan di dalam tren, tiada siapa yang bercakap di telefon dengan suara yang kuat. Bagi Olivia yang sudah letih dengan kebisingan di negara X, ia seperti berada di dunia lain. Di kedai serbaneka, di restoran, di mana sahaja dia pergi, layanan kaki tangannya cepat dan mesra. Ucapan selamat datang kedengaran bertenaga. Semasa memulangkan baki, mereka menghulurkannya dengan kedua-dua belah tangan. Macam planet lain. Manusia boleh jadi sebaik dan secekap ini ke? Namun kejadian pada hari terakhirnya di Malaysia benar-benar mengubah nilai hidupnya. Ketika dia hendak menggunakan tandas awam di hotel, pintu dibuka dan dia melihat keadaan sinki yang teruk. Lantai basah dan tisu bersepah di atas sinki. Orang Malaysia pun macam ni juga ke? Dia mula berasa sedikit kecewa, merasakan pengalamannya sebelum ini hanyalah ilusi. Di mana-mana pun sama saja.
Ketika itu, seorang petugas pembersihan wanita masuk. Reaksi petugas Malaysia itu apabila melihat keadaan kotor itu mengejutkan Olivia. "Minta maaf, Cik. Minta maaf atas kesulitan ini. Saya akan bersihkan segera." Petugas itu menunduk dalam-dalam dan memohon maaf. Olivia keliru. "Kenapa minta maaf? Bukan awak yang kotorkan." Petugas itu, dengan rasa serba salah, membersihkan tandas itu dengan cekap sehingga berkilat dalam sekelip mata. Selepas itu, dia mendengar perbualan pelancong lain. "Tandas tadi tu aku kotorkan sikit, tapi biarlah. Nanti ada orang bersihkan." Rupa-rupanya, yang mengotorkannya adalah pelancong asing yang tidak beradab. Namun, petugas Malaysia itu tetap memohon maaf walaupun bukan salahnya. Olivia sangat terkejut. Orang Malaysia ni mangsa. Kenapa mereka yang minta maaf? Pada saat itu, satu kesedaran menerangi fikirannya. Dia akhirnya memahami makna sebenar semua pengalamannya. Orang di negara ni ada rasa tanggungjawab yang sangat tinggi pada kerja mereka. Sebab tu, walaupun orang lain yang kotorkan, mereka anggap itu tanggungjawab mereka dan minta maaf. Dan sebab itu juga mereka melayan setiap bagasi seperti milik mereka sendiri. Di negara X, mereka tidak mengaku kesalahan sendiri pun, tetapi di Malaysia mereka sanggup menerima kesilapan orang lain dan bertanggungjawab. Perbezaan ini mengubah nilai hidupnya. "Aku tak tahu apa-apa selama ni." Inilah maksud sebenar layanan mesra dan sikap bertimbang rasa. Petugas pembersihan itu menyedari Olivia adalah orang asing, cuba bercakap dalam bahasa Inggeris yang terhad. Sorry for the have a nice day." Walaupun bahasa Inggerisnya tidak sempurna, keikhlasan hatinya membuatkan Olivia hampir menangis. Tiba hari untuk pulang. Sambil menunggu di clear, Olivia termenung. "Apa yang telah aku lihat selama ini? Dunia ini ada orang yang hatinya begitu indah dan kesedaran siviknya begitu tinggi." Semasa membeli senderahati di kedai bebas cukai, kekagumannya berterusan. Kaki tangan kedai membungkus barangannya dengan teliti dan semasa menyerahkan beg membeli belah, dia memegang pemegangnya supaya mudah diambil sambil menunduk dan berkata, "Terima kasih." Apabila tiba di Amerika, dia segera membuat siaran di laman sosialnya. "Malaysia adalah sebuah negara yang hebat. Saya amat menghormatinya." Kali ini, reaksi yang diterima sangat berbeza. Komen-komen positif membanjiri, berbeza dengan siaran tentang negara X. "Terima kasih kerana berkongsi kebaikan Malaysia. Saya pasti akan ke sana suatu hari nanti." Pengalaman yang sangat indah. Dan video 10 saat yang dirakamnya di lapangan terbang itu mencetuskan sambutan yang tidak dijangka. Dia meletakkan tajuk ringkas, "Pengurusan bagasi tahap dewa." Hanya beberapa jam selepas disiarkan, jumlah tontonan meletup. 10,000, 1 juta, 10 juta dan terus meningkat. Komen datang dari seluruh dunia. "Ini standard di Malaysia, luar biasa. Di Amerika beg kami dicampak saja." Terharu dengan etika kerja orang Malaysia. Meremang bulu roma tengok semua pemegang beg tersusun sama. Jumlah tontonan terus meningkat dan akhirnya melepasi 16 juta. Media dari pelbagai negara mula melaporkannya dan Olivia menerima banyak permintaan untuk ditemu bual. Sebuah stesen TV meminta untuk mendengar pengalamannya di Malaysia. Olivia melihat keluar tingkap dan tersenyum. "Perjalanan itu telah mengubah hidup aku. Negara maju yang sebenar bukan diukur dari kekuatan ekonomi atau ketenteraan, tetapi dari maruah dan hati nurani rakyatnya." Pengalaman seorang pramugari Amerika telah menyampaikan kehebatan Malaysia kepada seluruh dunia dan dia sendiri telah belajar tentang makna kekayaan yang sebenar menjadi titik perubahan dalam hidupnya. Selepas itu, Olivia mula aktif memohon untuk bertugas di laluan Kuala Lumpur dan menerapkan semangat layanan mesra Malaysia dalam kerjanya.